Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung pembelajaran untuk mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4 bersama dengan Cikgu Asti. Baiklah, hari ini kita akan belajar dalam tajuk pembangunan kod arahan untuk tajuk Mari gunakan fitur dalam Scratch. Kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 88 sehingga 91. Apa kata? Mari kita teruskan. Apa kata? Kita lihat dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran untuk tajuk kita pada hari ini. Untuk standard kandungan iaitu 6.2 pembangunan kod arahan. Manakala standard pembelajaran pula 6.2.2 menggunakan fitur-fitur untuk menggerakkan objek, memasukkan dialog, bunyi dan objek baharu dalam perisian pengaturcaraan. Sekarang, kita lihat pula apakah objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan pada hari ini. Untuk objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menggunakan fitur-fitur untuk menggerakkan objek, memasukkan dialog, bunyi dan objek baharu dalam perisian pengaturcaraan. Kriteria kejayaan pula, murid berjaya menggerakkan objek, memasukkan dialog dan bunyi dalam perisian pengaturcaraan. Ingat ya murid-murid, daripada objektif yang cikgu telah nyatakan tadi, hari ini kita ada 4 aktiviti dalam aplikasi Scratch, iaitu menggerakkan objek, memasukkan dialog, memasukkan bunyi dan memasukkan objek baharu. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu bagaimana hendak menggunakan fitur dalam Scratch. Bagi memulakan projek, kita perlu menetapkan pemula dalam menu event. Terdapat beberapa blok dalam menu event yang boleh dipilih sebagai pemula. Kamu boleh perhatikan pada gambar yang diberikan, iaitu blok-blok arahan yang terdapat dalam menu event. Hari ini, cikgu akan terangkan untuk 3 kod arahan sahaja dahulu. Yang pertama, when flag click, yang mana sprite akan beraksi apabila ikon bendera hijau diklik. Kemudian, yang kedua, when space key press, maksudnya sprite akan beraksi apabila kekunci bar palang ataupun space bar kita panggil diketik. Seterusnya yang ketiga, when this sprite click, sprite akan beraksi apabila cursor dibawa kepadanya dan diklik. Sekarang kita lihat aktiviti yang pertama, iaitu menggerakkan objek. Kita perlu menggunakan blok yang terdapat dalam menu motion pada tab script. Blok ini membolehkan sprite bergerak bergantung pada nilai langkah yang ditetapkan. Perhatikan pada gambar yang ditunjukkan, ini merupakan menu motion pada tab script. Kemudian, yang ini pula merupakan langkah untuk menggerakkan objek. Ada 4 langkah di situ. Kamu boleh baca buku teks sambil menonton cara-cara yang cikgu akan tunjukkan pada paparan yang berikutnya. Baiklah, untuk aktiviti yang pertama iaitu menggerakkan objek, perhatikan langkah-langkah yang telah diberikan. Langkah yang pertama ialah tentukan pemula segmen aturcara. Maksudnya kita perlu pilih di bahagian event. Yang ni cikgu dah tunjuk. Kita akan pilih yang pertama when flag click, maksudnya bila bendera hijau ni kita klik, maksudnya aturcara kita akan berfungsi. Yang ni kita hanya perlu seret sahaja ke ruangan script area. Tekan di sini, kita lepaskan. Kemudian langkah yang kedua, pilih dan setkan blok untuk pergerakan. Yang ini kalau kamu lihat pada menu tab script ni, kita akan ambil motion, iaitu pergerakan. Kita ambil yang bahagian atas ni, move 10 step. Tekan, seret ke ruangan script area dan kita lepaskan. Yang ini kita perlu rapatkan. Baiklah.
kita nak cuba tekan bendera hijau ni, kita lihat apa yang terjadi kepada sprite. Nampak kan? Dia bergerak sedikit-sedikit. Okey, baiklah. Cuba kamu lihat di bahagian medan aktiviti, apakah yang akan berlaku sekiranya nilai 10 diubah kepada 100. Maksudnya di bahagian yang cikgu tunjuk ni. Sekarang dia move 10 step. Kita nak ubah kepada 100. Hanya perlu klik sahaja dan kita tukarkan kepada 100. Bila kita tekan bendera hijau ni, cuba kamu perhatikan apa yang berlaku kepada sprite. Dia bergerak lebih jauh sedikit. Kita undur dulu. Kalau nak lihat, kita tengok semula. Klik. Maksudnya jarak yang dia bergerak lebih jauh daripada 10 step tadi. Boleh murid-murid? Kita lihat pula aktiviti yang kedua, iaitu bagaimana untuk memasukkan dialog. Kita perlu memilih blok yang terdapat dalam menu Looks pada tab Script. Blok ini membolehkan dialog dimasukkan pada objek yang dipilih. Kita juga boleh menulis teks dialog yang hendak dimasukkan pada objek. Perhatikan gambar yang ditunjukkan. Ini merupakan menu Looks pada tab Script. Seterusnya, ini pula langkah-langkah untuk memasukkan dialog. Cikgu akan tunjukkan caranya. Kamu boleh baca langkah tersebut dalam buku teks. Mari kita lihat. Baiklah, untuk aktiviti yang kedua iaitu memasukkan dialog. Kita perlu memilih blok yang terdapat dalam menu Looks pada tab Script, iaitu di bahagian ini. Kita akan klik bahagian Looks. Tapi lihat dahulu langkah yang pertama, kita perlu tentukan pemula segmen atur cara. Maksudnya kita kena klik bahagian event terlebih dahulu. Pilih when flag klik, maksudnya bila bendera hijau ni kita klik, sprite akan berfungsi. Seterusnya, langkah yang kedua, pilih dan setkan blok untuk dialog. Maksudnya kita perlu pilih Looks dan ambil yang paling atas, say hello for 2 seconds. Klik di sini, seretkan ke sebelah sini iaitu script area dan lepaskan. Pastikan rapat. Dan kalau nak ni, kita boleh perhatikan dialog pada sprite apabila cikgu klik bendera hijau. Nampak kan? Bila cikgu klik, maksudnya dia akan keluarkan dialog hello. Cuba perhatikan bahagian medan aktiviti. Edit perkataan hello kepada apa khabar Malaysia. Maksudnya di bahagian sini kita boleh tukarkan kepada dialog lain. Contoh yang diberikan, apa khabar Malaysia. Perhatikan ya pada sprite apabila cikgu klik bendera hijau. Nampak tak? Di sini kita telah masukkan dialog yang baru iaitu apa khabar Malaysia. Aktiviti yang ketiga ialah memasukkan bunyi. Kita perlu memilih blok yang terdapat dalam menu sound pada tab Script. Blok ini membolehkan bunyi dimasukkan pada objek yang dipilih. Kita juga boleh memilih pelbagai jenis bunyi yang bersesuaian yang terdapat pada menu sound tersebut. Perhatikan gambar yang ditunjukkan. Ini merupakan menu sound pada tab Script. Kemudian, ini pula langkah-langkah untuk memasukkan bunyi. Ada 4 langkah kesemuanya. Sebelum cikgu tunjukkan caranya, kita lihat dahulu paparan yang seterusnya. Ini adalah cara untuk memasukkan bunyi baharu. Ada 5 cara kesemuanya. Cikgu akan tunjukkan satu persatu. Sebelum itu, perhatikan pada gambar yang ditunjukkan. Kamu boleh klik pada tab sound, kemudian klik pada ikon pembesar suara, iaitu choose sound from library. Seterusnya, paparan ini akan ditunjukkan. Kamu boleh memilih bunyi yang kamu suka. Mari kita lihat video ini.
Untuk aktiviti yang ketiga, iaitu memasukkan bunyi, kita perlu memilih blok yang terdapat dalam menu sound pada tab script, iaitu bahagian sini. Jadi kita akan pilih menu sound. Nampak kan banyak pilihan blok di sini. Kalau kita lihat, tetapan asal pada bunyi dalam Scratch ialah bunyi meow, iaitu yang ini. Tapi bunyi meow ini kita boleh tukar kepada bunyi lain yang terdapat dalam sound library nanti. Nanti cikgu akan tunjukkan. Sekarang kita lihat langkah untuk memasukkan bunyi. Langkah yang pertama, seperti tadi juga, tentukan pemula segmen atau cara, iaitu kita pilih event terlebih dahulu. Kita ambil yang ni, when flag click, maksudnya bila bendera hijau ini kita klik, kita punya objek akan berfungsi. Seterusnya, langkah yang kedua, pilih dan setkan bunyi blok untuk bunyi. Maksudnya kita pilih sound. Kita ambil yang bahagian atas ni, play sound meow. Kita hanya perlu seret dan lepaskan di sini. Kita akan klik bendera hijau dan cuba kamu dengarkan bunyi yang dikeluarkan oleh sprite. Sprite kita adalah kucing kan? Dengarkan, dia mengeluarkan bunyi meow. Untuk menukar bunyi yang baharu, kita klik pada sound, iaitu pada tabs yang ini. Apabila cikgu klik di sini, klik choose sound from library, iaitu pada ikon pembesar suara ni. Nampak tak? Choose sound from library. Bila cikgu klik di sini, ada banyak pilihan bunyi yang kita boleh pilih. Ada banyak juga kategori yang kamu boleh lihat. Kalau cikgu klik satu persatu, ada banyak bunyi yang kita boleh pilih. Baiklah. Pilih bunyi daripada kategori yang dikehendaki, seperti yang cikgu cakap tadi. Sekarang ni, kalau lihat kepada medan aktiviti, ubah bunyi meow kepada bunyi birthday. Nanti kita akan lihat perubahan yang berlaku apabila bendera hijau cikgu klik. Maksudnya kita pilih bunyi birthday yang ini. Maksudnya cikgu klik di sini dan klik OK. Kita balik semula kepada skrip tadi. Nampak kan di sini masih lagi meow. Tapi kita boleh klik bahagian anak panah kecil ni dan pilih bunyi birthday. Cuba dengarkan apabila cikgu klik bendera hijau, dia akan keluarkan bunyi birthday, bukannya bunyi meow kan. Baiklah, kalau nak tukarkan semula kepada bunyi yang asal, kamu hanya perlu klik di sini sahaja. Kalau nak masukkan bunyi lain, ikut cara yang tadi, pilih sound. Maksudnya kita ambil satu lagi bunyi, klik OK, balik kepada tadi. Nampak kan ada banyak pilihan lagi di sini. Maksudnya terpulang pada kamu nak pilih bunyi yang mana. Sekarang ni kita pilih bunyi birthday. Jadi kalau kita klik, dia akan keluarkan bunyi birthday. Sekarang kita lihat cara untuk memasukkan objek baharu pula. Kamu perlu memilih pelbagai jenis sprite yang terdapat dalam sprite list. Seperti dalam gambar yang ditunjukkan. Terdapat pelbagai pilihan sprite apabila kita klik ikon choose sprite from library. Objek atau sprite baharu juga boleh dimuat naik daripada file dengan memilih upload sprite from file. Nanti cikgu akan tunjukkan. Diberikan juga langkah-langkah untuk memasukkan objek baharu. Kamu boleh baca sambil menonton video yang cikgu akan tunjukkan. Seterusnya, untuk aktiviti yang keempat, iaitu memasukkan objek baharu. Sekarang objek kita di sini adalah kucing. Kita boleh masukkan objek yang baharu. Caranya ialah kita perlu memilih sprite yang terdapat dalam sprite list.
iaitu bahagian bawah ni. Terdapat pelbagai pilihan sprite apabila kita klik ikon choose sprite from library, iaitu bahagian yang ni. Nampak tak yang kartun kecil tu? Choose sprite from library. Apabila cikgu klik di sini, ada banyak pilihan sprite yang kita boleh pilih. Di sini pun ada kategori, terpulang kita nak pilih objek yang mana satu, sama ada nak tambah animal lagi untuk jadi kawan kucing tadi, ataupun di sini ada banyak ya, orang, banyak sangat. Jadi kita cuba kita masukkan satu objek yang baharu. Lepas tu cuba nanti kamu akan perhatikan paparan pada stage. Kita masukkan satu, kita masukkan butterfly yang ini. Cikgu klik di sini dan kita akan klik OK. Nampak tak? Objek baharu yang cikgu dah pilih tadi dah masuk ke ruangan stage. Boleh murid-murid? Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu boleh faham selepas menonton cara-cara yang cikgu tunjukkan tadi. Selepas ini kamu boleh mencuba sendiri mengikut cara-cara yang telah ditunjukkan. Ingat ya, kamu boleh memuat naik aplikasi Scratch ini daripada internet. Bagi yang dah ada, kamu boleh cuba membuat atucara ini secara offline, iaitu tanpa menggunakan internet. Oleh itu, sekian daripada cikgu dan terima kasih untuk perhatian yang telah diberikan. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang berikutnya. Bye-bye.